Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zamri bin Zainal dari PPD Miri bersama rakan setugas Cikgu Hasina binti Rosli dari PPD Miri dan Cikgu Jimmy anak Juing dari SMK Sekerhat Sibu akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Gamifikasi Damat Peri-Peri Meningkatkan Penguasaan Murid dalam Peribahasa. Baiklah, refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Saya telah berasa kecewa, marah dan sedih melihat keputusan murid-murid yang kurang memberansangkan dalam praujian yang telah dilaksanakan. Daripada analisis keputusan praujian tersebut, kebanyakan murid memperoleh markah kosong kerana tidak dapat menulis jawapan peribahasa. Apabila saya bertanya kepada murid-murid, ini merupakan alasan yang telah diberikan. Yang pertama, mereka tidak membaca nota tentang peribahasa. Yang kedua, tidak membuat ulang kaji soalan peribahasa. Mereka juga tidak faham soalan peribahasa dan soalan tersebut agak sukar untuk dijawab oleh mereka. Mereka juga tidak menghafal peribahasa yang telah diberikan oleh guru dan tidak ada buku atau nota peribahasa sebagai rujukan sebelum praujian dilaksanakan. Saya juga telah mendapatkan maklum balas daripada guru-guru dari kelas yang lain. Antara jawapan yang telah diberikan oleh guru-guru tersebut ialah murid tidak berminat untuk mempelajari peribahasa dan tidak mahu menghafal peribahasa tersebut. Yang kedua, murid-murid lelaki tidak dapat menghafal peribahasa yang panjang dan tidak tahu maksudnya. Dan ada juga respon daripada guru-guru menyatakan bahawa murid-murid kurang membaca dan tidak menggunakan peribahasa dalam pertuturan seharian. Isu keprihatinan atau fokus kajian. Saya dan rakan-rakan telah menganalisis soalan-soalan peribahasa dalam kertas 2 Bahasa Melayu Sijil Pelajaran Malaysia dari tahun 2004 hingga 2020. Daripada analisis tersebut, kami telah mengenal pasti bahawa terdapat beberapa pecahan soalan peribahasa. Antaranya, murid perlu menyatakan peribahasa yang sama maksud atau hampir sama maksud. Yang kedua, melengkapkan peribahasa yang sesuai di tempat kosong. Yang ketiga, mengemukakan peribahasa yang tepat berdasarkan situasi dalam petikan atau ayat. Keempat, memberikan maksud peribahasa. Seterusnya, menulis ayat berdasarkan peribahasa yang diberikan. Dan akhir sekali, menyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud peribahasa. Dalam praujian yang telah kami laksanakan, sebanyak 6 orang murid atau 20% daripada 30 orang murid di kelas tersebut gagal memperoleh sebarang markah daripada 12 markah penuh. Hal ini bermaksud ke-6 soalan peribahasa yang telah disediakan tidak dapat dijawab dengan betul dan mereka memperoleh markah kosong. Objektif kajian. Yang pertama, objektif umum. Meningkatkan penguasaan murid-murid dalam mengingat, menyatakan dan mengaplikasikan peribahasa melalui aktiviti gamifikasi damat peri-peri. Manakala objektif khusus ialah murid-murid mencapai sekurang-kurangnya 20% markah pencapaian peribahasa kategori cemerlang iaitu 10 hingga 12 markah dalam pasca ujian berbanding dengan praujian. Yang kedua, mencapai sekurang-kurangnya 80% murid-murid bermotivasi dan seronok dalam PDP peribahasa melalui soal selidik yang diedarkan. Kumpulan sasaran terdiri daripada murid-murid tingkatan 5 Sains 3 iaitu murid-murid lelaki dari SMK Sekerhat Sibu seramai 30 orang. Pelaksanaan kajian. Tinjauan awal masalah terbahagi kepada 3. Yang pertama, kami lihat dari segi pemerhatian. Dari segi pemerhatian, murid-murid tidak dapat memberikan respons sama ada secara lisan atau bertulis apabila disuruh melengkapkan peribahasa yang sesuai di tempat kosong. Yang kedua, murid juga tidak dapat menyatakan peribahasa yang sama maksud jika diberikan soalan. Sebaliknya, murid-murid menunggu jawapan daripada guru. Dari segi analisis praujian pula, dari segi tinjauan awal masalah, dari segi kaedah praujian, item praujian terdiri pada 6 soalan yang memperuntukkan 2 markah bagi setiap soalan dan markah penuh keseluruhan ialah 12 markah. Tempoh 2 bulan telah kajian ini telah dilaksanakan dan murid-murid juga didedahkan dengan aktiviti gamifikasi damat peri-peri. Selepas 2 bulan, kami telah laksanakan pasca ujian untuk menilai sejauh mana prestasi murid-murid
apabila aktiviti gamifikasi damat peri-peri ini didedahkan kepada mereka. Manakala kaedah yang ketiga melalui soal selidik. Borang soal selidik telah disediakan diedarkan kepada murid-murid untuk mendapatkan maklum balas tentang aktiviti gamifikasi damat peri-peri. Dari segi pelaksanaan kajian, kita lihat dari segi analisis pemerhatian sebelum dan selepas aktiviti gamifikasi damat peri-peri ini dilaksanakan. Yang pertama, sebelum, murid-murid tidak dapat menyatakan peribahasa berdasarkan gambar. Selepas aktiviti gamifikasi damat peri-peri ini dilaksanakan di sekolah, murid-murid dapat menyenaraikan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar. Manakala yang kedua, sebelum aktiviti ini diperkenalkan, murid-murid tidak dapat menyatakan maksud peribahasa dengan tepat. Tetapi selepas aktiviti ini kami jalankan, murid-murid dapat memberikan peribahasa yang tepat berserta maksudnya. Yang ketiga, murid-murid tidak yakin semasa menjawab soalan guru, menggelengkan kepala dan hanya berdiam diri apabila ditanya tentang peribahasa. Itu ialah yang kami perhatikan sebelum aktiviti gamifikasi damat peri-peri ini diperkenalkan. Apabila kami laksanakan aktiviti damat peri-peri ini, kita lihat murid-murid lebih yakin dan cuba menjawab soalan guru tentang peribahasa. Yang keempat, murid-murid tidak berminat mempelajari peribahasa yang kami perhatikan sebelum aktiviti gamifikasi damat peri-peri diperkenalkan. Apabila telah dilaksanakan aktiviti ini, murid-murid lebih seronok. Pelibatan aktif dan peribahasa merupakan tajuk yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid ketika waktu PDP dilaksanakan. Dan yang kelima, suasana PDP peribahasa agak membosankan kerana berbentuk sahalah dan cikgu melaksanakan aktiviti secara chalk and talk sahaja. Ini ialah sebelum aktiviti gamifikasi damat peri-peri diperkenalkan. Manakala selepas aktiviti ini diperkenalkan pula, suasana PDP peribahasa lebih ceria dan menyeronokkan. Kita teruskan dari segi analisis tinjauan masalah melalui keputusan pra-ujian dan pasca ujian. Jika sebelum semasa pra-ujian ini dilaksanakan, untuk menilai sejauh mana kefahaman murid tentang peribahasa, kita dapat lihat bahawa murid berada pada kelompok lemah, iaitu 0 hingga 4 markah dan bilangan murid yang memperoleh markah tersebut sekitar 25 orang murid. Peratus pencapaiannya pula lebih daripada 50% yang memperoleh markah lemah pada bahagian pra-ujian. Selepas aktiviti gamifikasi damat peri-peri ini diperkenalkan, markah murid yang memperoleh cemerlang telah meningkat kepada 10 dan 12 markah, iaitu seramai 15 orang murid dan peratusnya melebihi 50%. Kami sertakan graf 1 dan graf 2 sebagai perbandingan. Seterusnya kita lihat dari segi analisis soal selidik aktiviti gamifikasi damat peri-peri, kami telah mengedarkan sebanyak 6 soalan yang perlu dijawab oleh murid. Soalan yang pertama, adakah PDP gamifikasi damat peri-peri ini meningkatkan motivasi dan menyeronokkan anda? Sebanyak 27 orang murid daripada 30 yang kami sampel kajian atau 90% orang murid bersetuju dengan soalan tersebut. Dan apabila soalan kedua, adakah gamifikasi damat peri-peri membantu anda menguasai peribahasa, sebanyak 66.7% atau 20 orang murid bersetuju dengan soalan tersebut. Soalan yang ketiga, adakah gamifikasi damat peri-peri sangat membantu murid-murid jika dilaksanakan secara berkumpulan, sebanyak 90% bersetuju atau 27 orang murid bersetuju dengan soalan tersebut. Manakala soalan 4, adakah gamifikasi damat peri-peri membantu anda menjawab dan memperoleh markah yang tinggi dalam peperiksaan? Sebanyak 80% bersetuju dengan soalan tersebut atau seramai 24 orang yang mengatakan ya. Soalan yang kelima, adakah anda masih memerlukan aktiviti gamifikasi damat peri-peri dan modul peribahasa kamu dewan ini untuk meningkatkan penguasaan peribahasa? Sebanyak 80% bersetuju atau 24 orang murid menyatakan ya. Dan akhir sekali, secara keseluruhannya, produk damat peri-peri ini menarik penggunanya sebanyak 100 orang murid atau semua orang murid bersetuju dengan penyataan tersebut. Tindakan yang dijalankan, sebanyak 2 aktiviti yang kami laksanakan. Yang pertama, aktiviti 1, kami menghasilkan damat peri-peri untuk mengajar murid menguasai peribahasa. Kos bagi menyediakan papan damat ini adalah sebanyak RM10. Terdapat 3 tahap aktiviti ini dilaksanakan yang boleh dilaksanakan secara individu, secara berpasangan atau kumpulan, iaitu tahap 1 pada aras mudah. Yang pertama, murid-murid akan membaling damat ke atas papan damat yang telah disediakan.
Di situ murid-murid akan memperoleh kata kunci melalui gambar-gambar dan perlu menjawab dalam tempoh 60 saat dan akan diberi 5 markah sekiranya jawapan betul. Manakala pada tahap yang kedua ialah murid perlu berpindah kepada arah sederhana, iaitu murid perlu melengkapkan peribahasa, memberikan peribahasa yang sinonim, menyatakan peribahasa yang sesuai dalam petikan. Okay, jadi aktivitinya, langkahnya masih sama, iaitu murid-murid perlu berada pada tahap 1, mencabut kad tugasan dan memperoleh 5 markah sekiranya jawapan betul dan masa yang diberikan ialah 60 saat. Selepas selesai pada tahap 2, murid perlu berpindah kepada aktiviti pada tahap 3, iaitu pada aras tinggi, iaitu murid-murid membina ayat atau memberikan maksud peribahasa. Langkahnya hampir sama, 5 markah diberikan sekiranya tepat dan masa untuk menjawab ialah 60 saat. Ini merupakan beberapa contoh bahan yang telah kami sediakan untuk melaksanakan aktiviti gamifikasi Damak Peri-Peri, iaitu modul Kamus Dewan edisi keempat, papan Damak Peri-Peri, dan sekiranya contoh di situ, murid membaling papan damak pada gambar ayam, mereka perlu menyatakan peribahasa yang berkaitan dengan ayam, contohnya peribahasa ayam tak patuk, itik tak sudu. Dan sekiranya aktiviti itu berada pada tahap yang kedua, mereka perlu menyatakan maksud. Contohnya maksud bagi peribahasa yang telah dibaling papan tadi. Seterusnya pelaksanaan kajian, ini aktiviti yang telah dilaksanakan di dalam kelas, beberapa contoh bahan untuk aktiviti ini dan proses penyediaan inovasi ataupun Damak Peri-Peri ini. Okay, dari segi pelaksanaan tindakan dan pemerhatian, kajian tindakan ini telah berjaya dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan. Dan kajian ini berkaitan dengan teori motivasi pencapaian McClelland, iaitu individu yang bermotivasi tinggi akan memperoleh pencapaian yang cemerlang. Hal ini bermaksud melalui motivasi yang tinggi dan pencapaian ataupun aktiviti yang menyeronokkan di dalam kelas, murid dapat mengingat dan memahami peribahasa dengan baik. Selepas pasca ujian, murid pula akan mengisi soal selidik untuk mendapat maklum bala daripada mereka tentang aktiviti gamifikasi Damak Peri-Peri ini. Refleksi kajian kami skop kepada 2 kategori, iaitu murid-murid. Dari segi impak kepada murid, murid mudah faham dan mempunyai idea untuk menyatakan peribahasa. Yang kedua, mereka bermotivasi untuk menjawab latihan kuis dan mencatat nota daripada PDP yang disampaikan oleh guru. Mereka juga berusaha untuk menghafal peribahasa yang berkaitan dengan tema-tema tertentu. Akhirnya, mereka dapat menjawab soalan peribahasa Bahasa Melayu Kertas 2 SPM. Impak kepada guru-guru pula ialah guru-guru dapat mempelbagaikan teknik pengajaran peribahasa, mengaplikasikan elemen PAK 21 ke dalam kelas, membina keyakinan murid, mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan pelibatan murid secara aktif. Hal ini bermaksud guru-guru dapat membuat pentaksiran bilik darjah, membuat penilaian dan penyemakan terhadap hasil kerja murid secara berstruktur dan teratur. Cadangan untuk kajian seterusnya. Yang pertama, kami cadangkan supaya aktiviti gamifikasi sebegini boleh digunakan untuk pengajaran tata bahasa bagi menengah rendah dan menengah atas. Yang kedua, aktiviti gamifikasi ini juga boleh memantapkan pengetahuan murid dalam aspek morfologi dan sintaksis yang diuji dalam Kertas 2 format baharu Bahasa Melayu KSSM. Sekian, terima kasih.